Hai semua, di tangan saya sekarang ialah sebuah kipas solar yang telah siap dipasang. Dan sekarang kita nak tahu macam mana ianya dipasang dan ianya berfungsi. Jadi jom sama-sama kita tengok. Sekarang ni setiap orang murid akan menerima satu kit model kipas solar, okey, yang mana ini adalah manualnya, yang mana di dalamnya terdapat dia punya bahan-bahan lah, dan juga komponen yang telah dibekalkan. Dan untuk anak-anak untuk murid cikgu, kamu akan dapat kit model kipas solar yang dibekalkan oleh Sukami Sedia Berhad lah. Okey, dia punya pengeluar ialah Sukami Sedia Berhad. Okay, cikgu rasa murid-murid lain pun dia punya kit model pun lebih kurang sama saja. Okey. Okey, sekarang kita tengok apakah alatan dahulu apakah alatan yang perlu kamu sediakan untuk memasang kit model kipas solar ini. Okey, yang pertama ialah kita perlukan gunting. Okey, gunting. Seterusnya kita perlukan pisau. Okey, gunting, pisau, pelucut wayar sekiranya ada. Kalau tak ada, kita boleh gunakan pisau sahaja. Seterusnya ialah pemutar skru mata Phillips lah. Okey, pemutar skru Phillips. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, kenapa dia perlukan pensel, pembaris? Okey, sebab pada langkah awal proses awal pemasangan kipas solar ini, kita perlu ukur dan potong. Tetapi untuk kit model kipas solar ini dia dah siap potong, dia siap ukur dan potong. Kita cuma tinggal nak leraikan saja. Jadi kita tak perlukan pensel, pembaris lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok apakah bahan-bahannya yang perlu ataupun yang telah dibekalkan oleh pengeluar kit model kipas solar yang kita dapat ini ya. Okey, yang pertama kamu akan terima bahan kayu, okey, papan nipis tu, yang mana kamu akan dapat 7 keping papan kayu, okey, ataupun bahan kayu. Okey, kalau kamu tengok dalam plastik yang kamu dapat tu, kamu akan dapat macam 2 papan saja, tetapi sebenarnya ia adalah 7 papan yang mana kamu perlu leraikan setiap keping papan daripada 2 keping papan tadilah. Okey. Seterusnya ialah motor. Okey, kamu akan dapat motor, yang mana biasa kita nampak motor ni pada alat mainan lah. Contohnya kereta kontrol lah, kereta kawalan jauh tu. Okey. Seterusnya diberi bongkah penyambung. Okey, bongkah penyambung yang mana kita perlu potong kepada 3. Seterusnya glue putih, pita pelekat. Bila kita nak guna pita pelekat ni double tape lah, double tape yang kita nak guna untuk menampal panel solar pada papan kayunya. Okey. Seterusnya pengikat nylon, okey, ataupun kita panggil cable tie tu. Okey, seterusnya skru. Okey, ada setengah murid akan dapat 4, ada setengah murid akan dapat 3, dan mungkin ada dapat 2. Okey, sebenarnya kita perlu kan 2 sahaja. Okey. Tapi yang mana dapat lebih tu boleh simpan dah. Okey, seterusnya bilah kipas, okey. Plastik ya, bilah kipas plastik. Seterusnya wayar penyambung ada 2, satu warna merah, satu warna biru. Okey. Seterusnya ialah switch toggle. Okey, dan yang terakhir ialah panel solar lah. Okey, jadi itu adalah kesemua alatan dan juga bahan atau komponen yang kita perlu sediakan dan juga telah dibekalkan oleh pihak pengeluar lah. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita sama-sama mulakan dengan proses pemasangan kit model kipas solar. Jom. Sebelum cikgu terlupa, kepada murid yang ingin cat ataupun spray ataupun nak tampal dengan wallpaper pada papan kipas solar ni, bolehlah berbuat demikian sebelum kita pasang.
Okey, kerana apa? Kerana selepas siap dipasang, kalau dah siap nanti, agak sukarlah kita nak cat dan juga kita nak pasang lawas. Sebenarnya boleh, tetapi untuk lebih memudahkan, lebih baik kita cat dahulu sebelum kita pasang. Baik, langkah pertama dalam kerja pemasangan kipas solar ini ialah kita nak pasang wayar pada motor dan kita nak ikat motor pada papan pemegang ni. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Di mana kita perlu sediakan motor, papan ni, papan kecil ni. Okey, dan dua wayar penyambung tadi lah. Okey. Satu merah, satu biru yang telah dibekalkan dan satu pengikat nylon ataupun kabel tie lah. Okey. Baik. Pertama sekali kita nak pasang wayar pada motor. Okey, satu wayar merah, satu wayar biru. Okey, sebelum kita pasang, pastikan wayar besi bahagian dalam tu. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan ni, pastikan wayar besi bahagian dalam tu. Okey ni. Dia dah kita potong penebatnya supaya wayar besi tu panjang macam ni. Okey. Kita nak gunakan apa? Ini yang cikgu cakap tadi, kita gunakan gunting sahaja. Okey, tak perlulah kita nak gunakan, kalau ada alatnya iaitu pelucut wayar, boleh gunakan pelucut wayar. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan gunting sahaja. Okey, macam mana caranya? Okey, yang ini cikgu dah potong Cikgu dah potong dan penebatnya. Okey, kita tunjukkan yang warna biru ni. Okey, warna biru kalau kita tengok masih lagi pendek ya, dia punya wayar besinya. Jadi caranya kita agak-agak panjang mana wayar besi yang kita nak. Kita tekan sikit pada penebat biru tu, kita tekan sikit, kasih pusing sikit dan kita tarik. Kita tarik penebatnya. Okey, nampak? Sekarang dia dah lebih panjang lah. Dia punya wayar besi tu lebih panjang. Okey, kedua-dua belah dua-dua bahagian. Okey, tadi dah selesai. Okey, yang pertama kita buat pula bahagian lagi satu. Allah, nampak? Dah terpotong kat sini. Okey, pastikan jangan terlalu kuat tekannya supaya wayar tidak putus lah. Okey. Okey, sekarang kedua-dua bahagiannya kita dah potong dia punya penebatnya dan pastikan kita simpul supaya kita pusing banyak supaya dia bersimpul lah. Supaya dia punya wayar besi tidak terbuka lah. Okey. Okey. Baik, sekarang kita nak masukkan atau kita nak pasang wayar ni pada motor. Okey, kalau kita tengok pada manual yang diberi, wayar merah ni, okey. Yang warna merah kita masukkan pada kaki motor, kaki sebelah kanan Ini sebelah kanannya. Okey, kita masukkan pada kaki sebelah kanan. Okey, masukkan pada lubang kaki tu. Okey, masukkan wayar tu, yang besi tu dan kita belitkan pada lubang tu, pada kaki motor tu, supaya dia tak tercabut lah. Okey. Okey, dan lagi satu kaki kita masukkan wayar warna biru lah. Warna biru. Okey, sekarang selesai, kita dah masukkan kedua-dua wayar merah dan biru. Okey, seperti yang kamu boleh tengok pada cikgu tunjuk ni kan. Okey. Baik, seterusnya kita nak pasang motor ni ataupun kita nak ikat motor ni pada papan ni. Papan pemegang yang kecil ni. Okey. Okey, kita nak ikat menggunakan kabel tie ni. Okey, yang kabel tie yang diberi ni. Baik, pastikan kedudukan motor macam ni kedudukannya macam ni. Okey, ini papannya. Okey, ini papannya dan kedudukan motor macam ni. Kamu boleh rujuk pada manual yang diberi dan letak macam ni. Kabel tie di bawah. Okey, dan kita masukkan ke dalam bahagian lagi satu dan kita tarik saja. Pastikan dia ada keluar bunyi macam tu lah. Memang untuk kita ketatkan motor pada papan pemegang tadi. Dan kita pastikan kedudukan motor tu betul lah. Okey.
dan kita boleh tarik lagi supaya lebih ketat. Okey, seterusnya bila kita dah rasa motor tu sudah ketat, bolehlah kita potong lebihan kabel tie tadi. Okey, sekarang sudah siap langkah yang pertama. Okey, ini hasilnya. Baik, untuk langkah yang kedua kita nak cantumkan papan bahagian depan. Okey. Ini papan yang cikgu dah cantumkan. Ini bahagian depan. Okey, ini depan. Ini belakang dan ini bahagian tepi sebelah kiri. Yang mana sebelah kanan belum ditampal. Okey, kenapa? Kejap lagi cikgu bagi tahu. Okey. Yang mana kita perlu tampalkan menggunakan gam yang dibekalkan lah. Jangan risau, gam yang dibekalkan ni cukup kuat lah untuk dia melekat. Dan ini cikgu tampal ni tak adalah dalam masa yang sama dia melekat. Kita perlukan kesabaran jugalah untuk tunggu dia betul-betul melekat. Ini cikgu biarkan seharian jugalah. Okey, jadi kita kena sabarlah. Dan cikgu nak ingatkan supaya kamu tampal tampal bahagian ini bahagian belakang ni, ini belakang, ini bahagian tepi. Okey, tampal bahagian atas tampal di sebelah atas. Ini papan ini kita tampal di sebelah atas papan yang ini. Nampak cikgu tampal ya. Okey. Pastikan kita tampal di bahagian atas. Kenapa? Kerana di dalamnya kita akan letakkan tadilah papan kecil, papan pemegang yang ada motor tadi. Baik, langkah seterusnya kita nak masukkan papan pemegang kecil ini yang dah kita ikat dengan motor ke dalam badan kipas solar ini. Okey, nampak lubang ni ya. Lubang ni mana kita akan masukkan moncong motor ni ke dalam lubang ini. Okey, pastikan hati-hati supaya papan ni tidak terbuka lah. Masukkan hati-hati supaya dia tidak terbuka. Okey, nampak. Okey, kita masukkan slow-slow, kita ketatkan dia, kemaskan dia supaya papan yang kita dah tampal tadi dia tidak akan terbuka. Okey. Pastikan moncong tu betul-betul dia dah masuk ke dalam lubang tadi. Okey, kalau dia kita boleh betulkan kedudukannya dahulu. Okey. Okey, sekarang kita dah berjaya masukkan papan kecil tadi dengan motor tu yang dah diikat dengan motor ke dalam badan, pada bahagian badan kipas solar ini. Baik, langkah seterusnya ialah kita nak pasang switch dan juga panel solar pada kedudukannya, dan seterusnya kita nak sambungkan komponen elektrik lah. Okey. Okey, pertama sekali kita nak pasang switch ni. Okey, switch pada kedudukannya pada bahagian yang telah diletakkan ni. Okey, kita nak pasang switch, okey, dan menggunakan skru dan screwdriver yang dibekalkan. Okey. Tekannya betul okey, yang mana kabel merah ni sama kabel merah, biru. Kabel merah ni mewakili kutub positif dan biru mewakili kutub negatif. Sekarang kita dah siap pasang switch. Okey, sekarang kita nak pasang panel solar. Okey, panel solar ini yang mana kita akan lekatkan panel solar ni pada papan yang ada lubang segi empat sama ni pada bahagian tengahnya ni. Okey, mari kita akan masukkan macam ni. Okey, kita akan masukkan kedua-duanya, kedua kabel ada macam ni. Dan macam mana kita nak lekatkan dia? Menggunakan double tape yang dibekalkan ni. Okey, ni mana kita kena potong lah. Kita potong bahagian yang kita perlukan lah. Okey.
Baik, setelah kita dah lekatkan papan yang mana kita dah letakkan panel solar ni. Okey, kita dah lekatkan pada badan dia, badan kipas solar ni. Jadi sekarang kita nak sambung wayar komponen dalam badan kipas solar ni lah. Okey. Yang mana kita akan sambungkan berdasarkan lita bergambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Lita bergambar, kamu juga boleh rujuk pada manual kit model kipas solar yang ada pada kamu. Okey, yang mana kamu pastikan kutub positif dan negatif motor dan panel solar adalah sama ya. Maksudnya pastikan sambungan kutub positif tu iaitu warna merah tu, kutub positif pada motor dan panel solar adalah sama sambungannya. Jangan pula kutub positif kita sambungkan dengan negatif. Jadi dia tak akan berfungsi lah nanti. Okey. Jadi pastikan kamu hati-hati bila sambungkan wayar. Okey, jadi mari kita teruskan dengan sambungan wayar dalam ataupun dalam badan kipas solar ni. Jom. Okey, bongkah penyambung yang kita dah yang ada ni, kita perlu potong kepada 3. Okey, macam mana nak potong? Gunakan pisau dan kita potongkan saja macam ni. Okey, senang saja, tak ada masalah, dan pastikan hati-hatilah sebab kita menggunakan pisau ya. Okey. Okey, siap dipotong kepada 3 bahagian. Okey, kita ambil bongkah yang pertama. Kita nak sambungkan kutub positif ataupun yang warna merah ni, wayar yang berwarna merah ni, kutub positif daripada panel solar, kita nak sambung dengan switch. Okey, positif sama positif. Okey, pastikan kita longgarkan dahulu skru pada bongkah ni sebelum kita masukkan wayar besi ni ke dalam. Setelah kita masukkan, jadi kita ketatkanlah. Okey, selesai satu sambungan. Okey, seterusnya kita nak sambungkan daripada panel solar, iaitu wayar biru ni pada panel solar, pada bongkar. Kita ambil satu bongkar. Okey, kita ketatkan. Okey, yang ini kita nak sambung ke mana? Kita nak sambungkan kepada motor. Okey, kita nak sambungkan pada motor. Jadi kita ambil kabel warna biru daripada motor dan kita sambungkan dengan panel solar tadilah. Okey. Okey, sekarang tinggal satu sambungan yang mana daripada switch switch, dan kita nak sambungkan daripada switch kepada motor. Okey, sekarang semuanya dah siap dipasang, disambungkan. Okey, jadi mari kita cuba dahulu. Adakah kipas ni akan berpusing ataupun tidak? Jom kita try. Okey, jom sekarang kita sama-sama kita tengok adakah sambungan kita buat tadi betul dan bilah kipas ni akan berpusing. Jom. Okey, sekarang cikgu onkan dia punya switch dan sama-sama kita tengok adakah kipasnya berpusing ataupun tidak. Okey, nampaknya berjaya kipasnya berpusing ya. Bermaksud sambungan yang kita buat tadi adalah betul lah. Okey. Baik, sekarang cikgu letakkan di bawah di tempat yang tak ada cahaya matahari. Jadi kita tengok adakah kipasnya berpusing atau tidak.
Okey. Nampaknya kipas tak berpusing ya. Kenapa? Sebab panel solar tidak menerima cahaya matahari. Jadi dia mesti betul-betul berada di bawah sinaran cahaya matahari lah. Okey. Okey. Jadi nampaknya sambungan kita buat tadi betul. Jadi jom sama-sama kita siapkan kipas solar kita. Okey, jadi alhamdulillah kipas solar kita pun dah berfungsi dengan baik. Jadi bilah kipas pun dah berfungsi. Jadi kita dah sampai ke langkah yang terakhir, iaitu kita nak tutup papan bahagian tepi sebelah kanan. Okey. Yang mana setelah siap, setelah kita dah pasang papan bahagian tepi ni, kita akan pasang dia punya tapak. Okey, jadi kita biarkan dia kering dan seterusnya kita pasang dia punya tapak lah. Okey, selepas papan sebelah kanan dah kering, okey, jadi kita nak pasang tapak. Jadi kita letakkan gam di sekeliling bahagian ni, okey, dan kita hampalkanlah di tengah-tengah papan tersebut, papan tapak, dan kita biarkan sehingga dia kering lah. Okey, on. Okey, lulus. Okey. On. Okey, good. On. Okey, nampak dia dah hidup kan kipasnya. On. Okey, terbaik. Okey, lulus. Jadi alhamdulillah siap sudah kita punya kipas solar. Jadi cikgu harapkan segala perkongsian cikgu pada kali ini akan dapat membantu kamu, murid-murid terutamanya, untuk memasang kipas solar ini. Dan sekiranya kamu rasa ianya bermanfaat untuk murid-murid yang lain atau juga kawan-kawan yang lain, jadi jangan lupa untuk kongsikan kepada kawan-kawan. Dan sekiranya kamu ingin mendapatkan kongsian cikgu yang lain-lain akan datang, jangan lupa untuk klik butang merah sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Dan sehingga itu cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, dan kita sehingga berjumpa lagi di lain masa. Kepada murid-murid cikgu, ingat ini, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Cikgu yakin insya-Allah kamu boleh buat. Baik, jika ada sebarang masalah ataupun sebarang pertanyaan, bolehlah tanya di ruangan komen di bawah. Baik, sehingga berjumpa lagi. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye-bye.